هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya secara turutan minggu ini 2 minggu betul-betul dapat kita adakan pertemuan, sedangkan sebelumnya ada beberapa minggu yang kita tertinggal. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan daripada istiqamah dan iltizam kita daripada kelas-kelas yang kita lalui termasuklah kelas pada hari ini memberikan manfaat dan juga memberikan faedah besar dalam diri kita, khususnya dalam menambahkan keyakinan kita kepada din Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita cuba menyambung lagi perkongsian kita daripada kitab ataupun buku Ar-Rahiq Al-Maktub ini. Sila. Kita membaca buku-buku sirah, sama ada yang ada di depan kita ataupun buku-buku sirah yang lain. Bukanlah maknanya kita membaca buku cerita Nabi, tapi kita nak baca dan kita nak mengambil iktibar, mengambil pengajaran dan mengambil kefahaman serta panduan sebagai menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim, dan bagaimana Nabi SAW dan para sahabat berhadapan dengan cabaran dan bagaimana tindakan mereka dan bagaimana jalan keluar yang mereka ambil. Maka itu adalah antara kata fitrah dalam kehidupan yang pasti akan berlaku kepada kita, dan kita ada panduan dan ada pedoman apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah dan sebagainya. Semua ini telah dilalui oleh seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah lantik daripada seorang manusia, bersifat manusia. Maka cabaran dan juga dugaannya pasti juga kita akan lalui sebagaimana kita juga adalah seorang manusia. Maka apa yang dilalui oleh Nabi SAW merupakan panduan yang besar, yang utama kepada kita, untuk kita jadikan tauladan, untuk kita jadikan petunjuk dalam menghadapi cabaran kehidupan kita seharian. Baik, alhamdulillah, pada minggu lepas kita selesai perkongsian kita, iaitu berkenaan dengan dakwah Nabi SAW yang berpusat di rumah sahabat yang mulia, iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan selepas itu apa yang berlaku kepada Nabi SAW dan juga para sahabat, maknanya tentangan dan juga ancaman semakin hebat, masuklah kepada fasa baru yang mana disebut dalam tajuk ini hijrah pertama menuju negeri Habsyah. Pada muka surat 121 daripada kitab yang kita bawa ni lah. Salah betul Ustaz? Tak apa. Baik. Jadi sebelum kita masuk kepada hijrah pertama menuju ke Habsyah ini, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ada adik-adik jadi adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat antara jumlah yang sudah terkumpul di kalangan para sahabat selepas mana dakwah itu berpusat di rumah sahabat yang mulia Al-Arqam ini, itu sekitar 40 orang dan lebih. Ramai dah tu. Ramai. Maknanya 40 orang lebih ini di dalam kota Mekah, kalau buat tunjuk perasaan, mau heboh juga bandar Mekah tu. Maknanya nak buat demonstrasi ke nak apa ke memang boleh lah, memang boleh. Dan
Hatta kalau nak berperang pun dengan semangatnya, dengan kekuatan pemuda-pemuda, sebab kebanyakan yang masuk Islam ni adalah orang muda. Kalau kita tengok senarai 6 umur tu tidak ramai yang 30 tahun ke atas. Ramai yang syabab, yang pemuda. Maknanya kalau nak berperang tu boleh. Tetapi kenapa Nabi SAW memilih untuk berhijrah daripada berperang? Sebab tajuk kita ialah hijrah pertama menuju ke Habsyah. Sedangkan kemampuan, kalau kita tengok segi kemampuan, boleh nak berperang. Jadi di sana dilihat beberapa perkara kenapa Nabi SAW memilih langkah ini. Tidak dinafikan itu adalah wahyu. Itu yang pertama kita kena terima. Sebuah apa yang keputusan yang Nabi ambil ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi segi logiknya, pengajarannya, kita dapat lihat apa yang Nabi nak ajarkan kepada para sahabat pada peringkat awal ini ialah satu tarbiyah bentuk baru, iaitu tarbiyah dalam kesabaran. Mendidik para sahabat untuk bersabar. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, orang Arab ni memang terkenal orang sabar. Tapi sabar mereka itu bukan macam sabar yang dihadapi oleh para sahabat. Kedudukan mereka dalam, orang kata, cuaca yang panas, yang ekstrim, yang sejuk sangat, memerlukan kesabaran yang tinggi. Mereka boleh sabar. Mereka boleh sabar. Kurang makanan dan juga, orang kata, susah nak dapat makanan kerana keadaan mereka yang begitu, mereka boleh sabar. Tetapi yang mereka tak boleh sabar, orang Arab ini, apabila mereka terasa dizalimi ataupun diancam. Itu yang jadikan mereka selalu berperang. Itu mereka tak boleh sabar. Sebab itu tak heran orang Arab ini, hatta kalau kita tengok dalam sejarah perjalanan hidup Nabi SAW di Madinah, itu Aus dan Khazraj berperang begitu lama. Perang begitu lama. Kenapa? Kerana inilah rasa, orang kata nak jaga maruah, nak jaga kedudukan, nak jaga, kerana rasa dizalimi, dianiaya, bangun, balas, bangkit. Tak boleh nak sabar dalam hal ni. Hal makan, hal panas, hal sejuk, mereka boleh sabar. Jadi ini tarbiyah dalam bentuk baru yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sabar itu bukan saja sabar kerana panas, kerana sejuk yang kamu dah biasa hadapi dah. Bukan saja sabar kerana kurang makan sebab kawasan kamu ni suska dapat makan dan sebagainya. Tapi sabar dalam bentuk baru ialah sabar yang mana asasnya ialah keimanan dan kepatuhan kepada Allah. Sabar dalam keadaan kamu dizalimi. Ini benda yang baru, yang tak dapat dirasai melainkan dengan adanya, orang kata, kemanisan iman pada seseorang itu. Ini perkara yang baru yang Nabi nak ajarkan kepada para sahabat. Kenapa? Orang kata, kita tahan dulu untuk berperang. Tahan dulu untuk berperang. Tak perlu lagi berperang. Kerana ini yang nak ajarkan. Orang kata generasi awal ini, generasi yang akan berbentuk generasi yang seterusnya, maka perlu kepada kekuatan. Kekuatan yang dibina oleh Nabi SAW antaranya ialah kesabaran yang tinggi. Walaupun rasa dianiaya, rasa, orang kata, dibuli dan sebagainya, maka itu diajar Nabi SAW. Dan kemudian juga dalam peringkat awal ini, peperangan tidak menjadi keutamaan kepada Nabi SAW, iaitu juga mengajar kepada para sahabat agar mengutamakan orang ramai ataupun mengutamakan jemaah ataupun mengutamakan masyarakat Islam. Memang kalau nak kira, bila mana kita, sebab yang berlaku penganiayaan ketika itu pun bukan semua sahabat, ada segelintir sahabat saja. Jadi kalau segelintir itu bangun dan berperang dengan keluarga yang menganiayanya atau kuat yang menganiayanya, maka atas dasar nak puas hati dia sendiri ni, maka ancaman lebih besar kepada orang Islam yang lain. Maka itu dilarang oleh Nabi SAW agar mereka ini tahan dulu daripada, orang kata, membalas apa yang dilakukan dan bersabar terus. Dan ini juga merupakan didikan Nabi SAW agar mereka mementingkan orang Islam yang lebih ramai daripada, orang kata, kebutuhan, keperluan, keseronokan ataupun melampiaskan kehendaknya, memuaskan hatinya dengan berperang untuk menuntut haknya, hak individunya. Maka ini juga merupakan tarbiyah yang asas diberikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat generasi awal, yang cukup penting, yang mana kita lihat kesannya kepada anak-anak mereka dan generasi seterusnya. Kemudian perkara yang ketiga, kita lihat apa yang Nabi ajarkan pada peringkat awal di Darul Arqam ini, iaitu mengajar agar
meletakkan kepatuhan kepada ketua itu adalah satu kemestian dan satu keutamaan. Jadi patuh kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang Islam, meletakkan kepatuhan kepada Allah, kepada Rasul itu adalah yang pertama dan utama. Jadi walaupun nafsu mereka, kehendak mereka, kalau boleh nak balas belaka apa dia buat. Tapi apabila Allah perintahkan, Nabi perintahkan tahan dulu, maka orang kata bersabar dulu, maka kepatuhan itu mengatasi kemahuan kehendak diri dia. Maka ini juga adalah terbiah peringkat awal diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Yang keempat, kita lihat daripada apa yang Nabi serapkan pada peringkat awal ini, dan dapat disimpulkan bahawa itulah matlamat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah nak memerintah Mekah. Bukan nak memerintah Mekah. Kalau nak memerintah Mekah memang boleh perang lah. Sebab bila perang kita dapat kuasa, kita boleh perintah. Kan? Tapi matlamat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengislamkan Mekah. Mengislamkan Mekah. Jadi kita dapat lihat kalau bangun berperang itu nampak nak menguasai. Tapi kalau berdakwah maka mana itu nak mengislamkan, nak memberi kesedaran. Maka matlamat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bukannya nak memerintah tetapi nak mengislamkan. Jadi Islam itu dapat dilaksanakan dalam keadaan orang kata yang harmoni, kefahaman itu dapat diberikan dalam keadaan yang harmoni, dan orang kata apa yang Nabi lakukan ini mencari satu waktu yang sesuai, dan pada masa sama Islam itu akan disampaikan juga dengan cara yang selain daripada berperang. Jadi kita nampak ini beberapa faktor yang utama pada peringkat awal Nabi dan para sahabat tidak bangun berperang walaupun dalam keadaan mereka ditekan begitu dahsyat, sehingga yang dibunuh, sehingga yang diseksa di luar orang kata kotak pemikiran manusia untuk melakukannya, seperti mana berlaku pada Bilal, berlaku pada keluarga Ammar bin Yasir dan sebagainya. Maka semua ini melihatkan kepada kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga antara sebabnya pada peringkat awal ini penyiasaan yang berlaku kepada para sahabat tidak dalam bentuk berpusat. Maknanya bukanlah Mekah itu sebagai pusat penyiksaan, bukan begitu. Jadi yang berlaku seksa menyeksa ni hanya sebahagian segelintir saja antara orang kata hamba dengan tuannya ataupun anak dengan ayah, begitu saja. Ini bukannya okey, semua orang Islam tempat seksa buat Mekah. Maka dalam keadaan demikian mungkin perlu satu tindakan yang lebih besar. Jadi Nabi melihat perkara ini iaitu penyiksaan berlaku segi orang kata atas dasar hubungan dia sebagai seorang hamba, hubungan dia dengan keluarga, maka tidak perlu kepada peperang. Yang mana membawa kesan yang lebih besar kepada Islam. Ini kesan buruk dia. Lalu dengan itu Nabi SAW pada tahun ke-5 Hijrah, selepas mana pada tahun ke-4 itu dapati banyak berlaku penindasan, tekanan ini, maka qarar ataupun keputusan untuk berhijrah ini dikeluarkan oleh Nabi SAW. Kita sebut pada minggu lepas sebahagian, bila kata sebut hijrah ke Habsyah, bila sebut pada hijrah ke Habsyah ini, ataupun Habsyah ini kita hari ini dikenali dengan Ethiopia kan, Ethiopia ini negara sebelah Afrika kan, sebelah Afrika ni. Bila sebut Habsyah ni orang kata negara yang asing bagi orang Arab. Asing segi budaya dia, bahasanya, cara hidup, semua berbeza. Dan segi lokasi juga sangat jauh daripada Mekah ketika itu. Kalau nak kata terbang kejap lah, dalam 3 jam yang lebih kurang. Tapi pada hari itu dengan kata pengangkutan tak ada, kena melalui jalan laut lagi,
kenapa Nabi SAW memilih satu negara yang sangat jauh dan juga sangat berbeza segi orang kata cara kehidupan masyarakat, bahkan agama, semua berbeza. Sedangkan kalau kita lihat sekitar Mekah itu banyak lagi negara-negaranya. Yaman pun ada, Iraq ada, Syria ada, tapi kenapa Nabi memilih Syam itu? Maka ini dikaji oleh para ahli sirah. Maka menunjukkan daripada kajian ini bagaimana hijrah ke Habsyah ini adalah satu tindakan taktikal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan dakwah Islam ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam orang kata pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga masyarakat Mekah itu, iaitu satu peristiwa peperangan disebut perang Abrahah, artinya yang mana perang tentera bergajah, peristiwa tentera bergajah. Di mana ketika mana tentera bergajah ini datang menyerang kota Mekah, ya, yang mana diketuai oleh Abrahah ini memang kalau tengok perjalanan dia daripada Yaman, dia bukan daripada Ethiopia. Dia ini adalah keturunan Habsyah, Ethiopia, wakil kerajaan Ethiopia yang di Yaman sana. Jadi apabila dia datang dengan nama kerajaan Habsyah, dan ketika mana dia datang tidak ada yang berani melawannya, maka ini menunjukkan Habsyah ini adalah satu kerajaan yang sangat kuat segi ketenteraannya, dan tidak ada yang berani menandinginya, termasuk orang Arab ketika itu. Jadi apabila Nabi SAW memilih untuk menghantar sahabat berhijrah ke Habsyah ini, maka ia memilih satu kawasan, satu negeri yang mana boleh menjamin orang kata keselamatan sahabat dan juga keselamatan agama itu. Kalau hari ini kita panggil apa, suaka politik. Istilah hari ini suaka politik lah. Kalau kerana kita duduk terancam dalam tempat kita, negara kita, maka kita minta lindung daripada negara yang berkuasa, dan negara itu orang tak berani nak usik. Jadi hari ini kita panggil suaka politik. Jadi pada hari itu Nabi melihat itu yang mesti dilakukan kepada para sahabat, kena cari satu negara yang kuat. Maka negara yang kuat ketika itu ialah Habsyah. Itu satu. Kemudian faktor yang kedua, dikhabarkan ketika itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kewujudan seorang raja yang sangat adil, iaitu Raja Habsyah ketika itu disebut sebagai Najasyi. Maka ini disebut oleh Ibn Ishaq dalam riwayatnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalaulah kamu semua keluar pergi ke Habsyah, kerana di sana ada seorang raja yang adil, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada kamu semua. Jadi Nabi cerita kepada sahabat begitu, membuka jalan kepada para sahabat bahawa sudah ada orang kata tanda-tanda kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Habsyah. Dan pengetahuan Nabi tentang adanya raja yang adil ini daripada mana? Itu soalan dia. Bukan macam hari ini kita buka internet tahu belakang. Tak ada, tuan-tuan. Jadi maklumat sangat terhad, sumber terhad. Jadi daripada mana Nabi tahu? Maka diselidiki. Yang pertama, apa hubungan Nabi SAW dengan Habsyah? Pertamanya, kota Mekah ini adalah kota perniagaan. Pada perniagaan, ada di kalangan orang kata peniaga-peniaga Habsyah yang datang, maka maklumat ini Nabi ambil daripada mereka. Itu satu sumber. Yang kedua, sumber paling rapat dengan Nabi SAW, Ummu Aiman. Ingat Ummu Aiman? Ingat Ummu Aiman? Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman ini pengasuh Nabi SAW. Maknanya daripada arwah ayah Nabi SAW, iaitu Abdullah. Kemudian selepas mana ayah dia meninggal, bersama dengan mak dia, dan selepas mak dia meninggal, maka Nabi SAW tinggal bersama Ummu Aiman. Di Ummu Aiman ni, kalau mengikut riwayat Imam Muslim rahimahullah, ketika mana menterjemahkan ataupun memperkenalkan Ummu Aiman ni, dia daripada keturunan Habsyah. Keturunan orang Habsyah. Ummu Aiman ini orang Habsyah. Baik. Dan tempoh lama dia bersama Nabi SAW itu lama mana? Sehinggalah Ummu Aiman itu dimerdekakan oleh Nabi SAW, dan dia berkahwin dengan Zaid bin Harisah. Maka
dia masih lagi kata hubungan yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ini dia kahwin dengan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisah. Kemudian lahir daripada mereka iaitu Usamah bin Zaid. Panglima yang antara panglima perang yang hebat. Pada mana di akhir hayat Nabi SAW tak sempat Nabi menghantar dia, Nabi sempat wafat dulu dan Abu Bakar meneruskan kata perintah Nabi SAW melantik Usamah ini. Jadi ceritanya Nabi dapat khabar tentang adanya seorang raja yang adil, yang bijaksana di Habsyah ini daripada dua sumber. Pertama, kemungkinan daripada peniaga dia, yang kedua daripada orang yang rapat Nabi SAW iaitu Ummu Aiman sendiri. Maka maklumat ini sudah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memilih Habsyah ini kerana keyakinan kepada raja yang adil ini, maka dia merupakan jaminan kepada para sahabat untuk meneruskan dakwah Islam dan juga menjaga agama yang baru ini, yang mana mendapat tentangan daripada penduduk-penduduk Mekah ketika itu. Kemudian antara faktor lain kenapa Nabi pilih Habsyah ini berbanding negara lain. Jadi kalau kita tengok sekitar Mekah ketika itu, semuanya adalah dalam keadaan agama yang menyembah berhala. Tapi bila merujuk kepada agama penduduk Habsyah ketika itu, mereka semua adalah beragama Nasara ketika itu. Termasuklah Najasyi ketua mereka. Maka orang Islam ketika itu lebih mesra, kita katalah lebih mesra, lebih hampir dengan agama Nasara ini. Antara faktornya kerana sumber yang sama, iaitu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka berpegang dengan kitab mereka dan kita dengan kitab mereka, maka itu merupakan sumber yang sama. Jadi ini diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Bahawa kamu akan dapati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu akan dapati bahawa orang yang paling kuat memerangi kamu di kalangan orang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Ini perakuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan ini antara yang paling kuat memerangi umat Islam sampai ke hari ini. Orang musyrik dan orang Nasara. Orang Yahudi. Kalau kita kata tu Obama kan Nasara tu, kuat jadi pengganas kata. Kalau kita kata gitu kan. Memang dia Nasara, tapi tengok balik belakang dia siapa dia. Mana yang mengaturkan dia itu kebanyakannya Yahudi juga. Senat apa semua tu semua kebanyakan semakin Yahudi. Jadi itu yang berlaku. Jadi sampai ke hari ini orang kata yang banyak yang sangat kuat memusuhi orang Islam daripada dulu sampai akhir ini ialah orang Yahudi, dan juga yang kedua orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua ini walaupun apa nama sekalipun, dengan nama apa Buddha ke Hindu ke apa nama ke, apabila dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan bukan Islam, maka disebut sebagai millah wahidah. Agama yang satu saja agama mereka, iaitu kufur. Tidak mentauhidkan Allah atas nama apa sekalipun, maka sama saja di kalangan mereka. Jadi itu perakuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara. Dan Allah kata, dan kamu akan dapati orang paling hampir mesra rapat dengan kamu ialah orang mengatakan kami adalah orang Nasara. Jadi ini benar sebagaimana perasaan orang beriman itu ketika mana dalam peristiwa hijrah ini, mereka merasa hampir masa dekat dengan orang Nasara ketika itu, iaitu penduduk Habsyah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut zalika bi annahum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Kerana orang Nasara yang benar-benar berpegang kepada kitab mereka ini, ada di antara mereka ialah pendeta-pendeta dan juga ahli ibadah. Dan mereka ini apabila mereka benar-benar berpegang kepada kitab yang turunkan kepada mereka, mereka tidak akan takbur. La yastakbirun, mereka tidak akan berbangga dan menyombong diri.
berbeza dengan orang Yahudi dan juga orang musyrik. Maka daripada itu kita melihat antara faktor lain bahawa para sahabat dan juga Nabi SAW berhijrah memilih Habsyah ini kerana adanya orang kata perasaan hampir dengan orang kata segi agama, iaitu agama yang jadi pegangan penduduk Habsyah, iaitu agama Nasrani. Dan itu beberapa faktor lah kalau kita lihat. Kalau dalam soal kotak fikiran kita tanya pasal apa dia nak pergi ke Habsyah, bukan satu kebetulan, tapi ia merupakan satu perancangan yang telah diatur oleh Nabi SAW dengan faktor-faktor yang kita lihat sebentar tadi. Bukan spontan begitu. Jadi Nabi ini orang yang cerdik, kita tahu sifat dia, dan dia buat sesuatu perkara bukan spontan. Wahyu tu tak nafikan, tapi orang kata nak selari dengan akal fikiran kita dan juga menunjukkan bahawa dia ini adalah orang yang cerdik. Maka apabila dilihat tentang aturan-aturan ataupun taktikal yang digunakan oleh Nabi SAW dalam perjalanan hidupnya ini, menunjukkan dia adalah seorang yang sangat cerdik, orang yang bersifat fatanah, iaitu orang yang cerdik dan bijak. Baik, kita baca sikit. Penindasan terhadap kaum muslimin pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian. Bukan 4 hijrah, 4 kenabian. Maksud lepas 4 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul, jadi Nabi. Selepas 4 tahun berlaku peristiwa penerima wahyu di Gua Hira itu. Pada mulanya tidak seberapa, namun kemudian dari hari ke hari, dari bulan ke bulan berubah menjadi lebih keras dan semakin menghebat pada pertengahan tahun kelima kenabian, sehingga akan tiada tempat lagi bagi mereka di Makkah, dan bermotivasi mereka untuk memikir cara meloloskan diri dari siksaan-siksaan tersebut. Dalam kondisi seperti inilah turunnya surah Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahu bahawa bumi Allah Subhanahu wa taala tidaklah sempit. Hal ini sebagaimana disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ibadillazina amanu ittaqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, surah apa dia tulisnya? Surah Zumar ayat 10. Maka dalam keadaan ini diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kata membuka jalan kepada para sahabat mengembangkan dakwahnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ibadillazina amanu ittaqu rabbakum. Ini kepala ayat dia. Kalau kita buka surah Zumar, kepala ayat dia begitu. Yang diambil lillazi itu dah sebahagian dia. Lillazi itu sebahagian. Maka kepala ayat 10 ini ialah Qul ya ibadillazina amanu ittaqu rabbakum. Itu kepala ayat dia. Adapun lillazi sambungan daripada ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Qul ya ibadillazina amanu ittaqu rabbakum. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok awal ayat ini dulu, hubung kait dia dengan hijrah ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadillazina amanu, wahai Muhammad katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, takwalah kepada Allah, takwalah kepada Tuhan kamu. Persoalan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Muhammad katakan kepada orang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Adakah orang beriman ni tak bertakwa sehingga diperintahkan untuk bertakwa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katakan kepada orang beriman, bertakwalah. Jadi seolah-olah orang beriman ni tak bertakwalah sehingga diperintah bertakwa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca ayat yang macam ini, hendaklah kita faham maksud perintah kat sini bukanlah perintah sesuatu yang baru, melainkan perintah dengan makna teruskanlah. Teruskanlah. Jadi sebagaimana kita doa dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk kepada kami. Selama ni kita tak ada petunjuk ke? Yang duk semayang tu bukan petunjuk kita. Makna ihdinas siratal mustaqim, makna kita mohon petunjuk itu dalam makna penerusan petunjuk itu berterusan kepada kita. Kita minta sesuatu yang berterusan daripada petunjuk itu kepada kita. Jadi dalam ayat ini, wahai yang beriman,
katakanlah Muhammad kepada hamba-hamba yang beriman ini, teruskanlah ketakwaan kamu kepada Tuhan kamu. Maknanya kekalkan sifat takwa itu. Kesinambungan takwa itu teruskan. Dan lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, dan juga kepada orang yang melakukan kebaikan atas muka bumi ini, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Maknanya teruskan, jangan berhenti, kerana bumi itu Allah luas. Maknanya boleh pergi mana-mana saja. Boleh pergi mana-mana saja. Nak bertakwa Allah tu, bertakwa kepada Allah berlaku di mana-mana saja. Jadi nak buat kebaikan pun boleh di mana-mana saja. Sebab bumi Allah itu luas. Ini gambaran kepada, orang kata, buka fikiran sahabat bahawa beribadah itu tidak berlaku di Mekah saja. Bertakwa tidak berlaku di Mekah saja. Dakwah tidak berlaku di Mekah saja. Jadi diluaskan. Kerana bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan sempurnakan ganjaran orang yang bersabar itu tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini membuka jalan kepada para sahabat untuk berhijrah. Dimulalah perancangan berhijrah di kalangan sahabat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila demikian, kita dah baca demikian satu penggan awal tu kita dah baca, kita dah nampak sikit gambaran antara sebab dakwah, antara sebab berhijrah ialah kerana adanya penindasan. Begitu. Betul tak? Kita baca penggan awal gitu kan? Kerana adanya penindasan pada tahun keempat, kemudian pada tahun kelima semakin kuat, maka datang tu ayat, maka berhijrah. Jadi kita dapat gambaran, oh hijrah ini kerana adanya penindasan. Jadi sebab hijrah ini nak elak daripada penindasan. Jadi bila nak elak penindasan ni, yang berhijrah ni nak selamatkan sahabat kan, nak selamatkan agama. Soalan lagi. Oh, susah Ustaz ni. Memang betul, kita baca sirah kena macam tu. Jangan kita baca kita baca kadang kita nak fikir. Sirah ni memang tempat kita nak fikir. Kalau kita baca gitu, baca surah apa boleh kan? Tak fikir tak. Bila demikian, bila kata dah begitu hijrah ni nak selamatkan agama ke nak selamatkan sahabat? Dua-dua. Yang mana lebih utama? Agama lebih utama. Kita lihat begitu. Jadi disebut di sini bahawa memang yang berlaku pada peringkat awal itu adalah penindasan kepada para sahabat, dan yang nak dijaga ialah agama. Mana buktinya nak jaga agama? Baik, kita tengok nanti dalam peristiwa hijrah ini, yang pergi itu bukannya orang-orang yang lekeh-lekeh, semua orang bangsawan. Maknanya ada sesuatu yang mereka bawa dan ada strategi yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bila mana peringkat awal hijrah ini, Nabi hantar orang yang hebat-hebat daripada kalangan bangsawan. Ini menunjukkan tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi memilih di kalangan bangsawan pada peringkat awal hijrah ini. Kalau kita tengok senarai nama hijrah dia, siapa dia? Osman, anak Nabi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak baginda Ruqayyah. Kan? Maknanya anak menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kemudian siapa lagi? Ja'far, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat lagi yang besar-besar, yang hebat-hebat. Kalaulah nak jaga orang Islam, yang lebih afdal, lebih utama nak hijrah ialah mereka-mereka di kalangan hamba-hamba ni. Mereka-mereka dalam kalangan mustad'afin lebih aula berhijrah. Kalau nak jaga orang kata diri sahabat itu, maka mereka yang lemah-lemah ni pergi dulu. Tapi tidak, Nabi hantar mereka yang kuat-kuat ni dulu, yang bangsawan ni dulu. Kenapa? Ini menunjukkan yang Nabi nak jaga utama ialah di sini ialah agama itu. Kenapa? Pertama, kita lihat mereka-mereka ini di kalangan ahli Quraisy, seperti Osman, anak Nabi SAW sendiri, juga Ja'far, semua ini adalah orang yang kuat segi kedudukannya dalam masyarakat. Jadi kalaulah ini Nabi dah nampak, kalaulah dalam perjalanan mereka ditangkap oleh
oleh orang Quraisy. Dibawa balik. Berani orang Quraisy nak bunuh? Tak berani tuan-tuan. Ini calon-calon awal nak bunuh. Bunuh ni habis huru-hara. Perang. Satu kota Mekah ni. Ini daripada bangsawan ni. Siapa berani bunuh? Apa? Itu strategi Nabi SAW hantar orang-orang ini pergi dulu. Dan kalaulah ambil orang miskin ataupun orang yang tak ada nama, tak ada keturunan, hamba dan sebagainya, tak sempat balik bunuh kat situ terus. Mungkin. Jadi nampak bagaimana Nabi mengatur itu. Jadi nak bawa itu, yang penting mereka ni sampai dengan selamat, maka agama itu akan berkembang. Maknanya ditunjukkan di sini bahawa apa yang Nabi nak jaga ialah lebih utama ialah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah yang Nabi utamakan dalam hijrah Habsyah ini bukannya nak jaga, orang kata memang penting, tapi menunjukkan bahawa lebih penting ialah menjaga urusan agama atau menjaga agama itu berkembang. Itu lebih utama, lebih penting, dapat dilihat daripada gerak kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian, berhijrahlah rombongan pertama daripada kalangan para sahabat menuju negeri Habsyah. Rombongan ini terdiri daripada 12 orang lelaki dan 4 orang wanita. Dikepalai oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membawa serta Ruqayyah puteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keduanya, sesungguhnya mereka berdua adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut. Saudara tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa kesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Uthman dan juga Ruqayyah ini kepada para sahabat yang tinggal, yang lemah-lemah ini? Pertama kita sebut tadi, kebanyakan yang pergi adalah sahabat-sahabat yang orang kata jenis bangsawan, jenis kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, yang mana pihak Quraisy tak berani usik mereka. Kalau dapat pun mereka tak berani usik. Habis yang lemah-lemah ni, apa kesan mereka? Apabila Nabi tak pergi. Nabi tak pergi. Nabi cakap je hijrah gini, tapi Nabi tak pergi. Nabi baca ayat kan tentang hijrah, Nabi bacakan tentang sejuk ke? Nabi utamakan orang kata selamatkan agama, dan Nabi cerita pasal hijrah, tapi Nabi sendiri tak pergi. Jadi mereka yang maknanya kalau kita kata ini iman yang lemah ni, apabila Nabi tak pergi, dan mereka kata apa? Cakap je, dia sendiri tak pergi. Kan? Tidak. Bila Nabi tak pergi, Nabi hantar siapa? Anak baginda sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Bermakna ini adalah tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bercakap, dalam mengata beri arahan, dalam beri perintah, dalam apa saja apa yang Nabi sampaikan itu, maka contoh bukan saja daripada perkataan, bahkan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peristiwa ini yang mengepalai hijrah ini ialah daripada darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu contoh yang Nabi tunjukkan kepada para sahabat. Jadi sahabat yang tak pergi pun tengok. Jadi mereka tak pergi, Nabi masih lagi bersama mereka, dan pada masa yang sama yang pergi itu adalah daripada darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepalai hijrah ini. Ini satu perkara yang besar. Peristiwa hijrah ini adalah orang kata satu tindakan yang besar, yang orang kata kesannya kepada masyarakat. Baik. Tambah sikit lagi, bau terlintas. Apa juga kesannya apabila Nabi menghantar di kalangan bangsawan ini dalam hijrah yang pertama ini kepada Quraisy. Baik. Dalam taktikal Nabi buat keputusan ni, pertama, kalau mana diizinkan Allah Subhanahu wa taala tertangkap mereka sebelum berhijrah, sebelum sampai ke tempat, maka orang Quraisy tak berani usik kerana kedudukan mereka sebagai bangsawan. Yang kedua, kalau selamat mereka sampai ke sana, kesan sangat besar kepada Quraisy. Tengok bangsawan dah tak ada. Semua orang bangsawan pergi. Semua orang besar-besar dah pergi meninggalkan Quraisy.
Ini menunjukkan bahawa agama ini, apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi kesan yang besar kepada bangsawan Quraisy itu sendiri. Ini masya-Allah kita lihat tindakan Nabi ni kadang-kadang memang satu benda yang tak terfikirlah orang biasa, melainkan yang Allah pilih khusus saja. Itu bila mana apa saja dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ini dikaji oleh mereka yang Allah berikan kebijaksanaan, maka nampak akan kehebatan Nabi, semakin hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bukan saja kerana dia mendapat wahyu pada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang itu adalah sifat fatanah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kepergian mereka dilakukan dengan mengendap pada malam yang gelap gulita agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy, menuju ke laut. Kemudian mengarah ke pelabuhan Syaibah. Ternyata takdir mereka sejalan dan seiring dengan itu, di mana ketika itu ada 2 buah kapal, kapal dagang yang akan berlayar menuju ke Habsyah, dan mereka pun ikut serta bersamanya. Kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal itu, lalu menelusuri jejak perjalanan kaum muslimin. Akan tetapi tak kala mereka sampai tepi pantai, kaum muslimin telah bertolak dengan aman. Akhirnya kaum muslimin menetap di Habsyah dan mendapat sebaik-baik perlindungan di Habsyah sana. Di tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak baca sikit daripada sini sebagai tambahan. Bagaimana hijrah ini berlaku dan perjalanan hijrah ini. Amar Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 mu'minan ay yuhajiru ila Habsyah, 10 rijal wa 4 nisa hunna zawjat. Kanat hazil at-tali'ah al-ula min al-muhajirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah pertama ini memerintahkan sahabat berhijrah dan seramai 14 orang. Rombongan pertama 14 orang lelaki, 14 orang, 10 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Dan 4 orang perempuan ini semuanya adalah dengan pasangan masing-masing, termasuklah Ruqayyah anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada senarai dia tak? Ada insya-Allah. Iaitu pertamanya, kalau nak kat sini ada senarai dia, iaitu Osman dengan isteri Ruqayyah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Zubair bin Awam, Abu Salmah bin Abdul Asad, Abu Huzaifah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pun termasuk yang berhijrah juga. Berapa dah tu sebahagian dia? 7. Mungkin ada lagi. Ada lagi insya-Allah, tak sempat cari. Itu sebahagian daripada bangsa-bangsawan senarai bangsawan yang mencari hijrah pada yang pertama itu. Yang 4 orang wanita tu siapa lagi? Siapa ni? Zubair tadi. Zubair dengan isteri dia. Anahu Ja'far bin Abi Talib Hashim al-Qurashi radhiyallahu anhu ibnu Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara huwa wa zawjatu. Itu Ja'far dengan isteri dia. Lepas tu Osman dengan isteri dia, dan 2 orang lagi tak ada senarai, saya pun tak ingat, nanti saya bagi balik insya-Allah, nanti bagi kemudian. Nanti kita baca, nanti jumpa kot. Baik. Dan selepas mana mereka berada di sana, ada satu perkara, satu peristiwa yang juga menarik diberikan perhatian di sini. Pada bulan Ramadan tahun yang sama, hanya berapa bulan, kata 3 bulan 4 bulan begitu, sekejap. Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Haram. Di sana banyak berkumpul kaum Quraisy, terdiri daripada para pemuka dan tokoh-tokoh mereka,
beliau kemudian berdiri di tengah mereka dan mendadak membaca surah An-Najm. Orang-orang kafir tersebut sebelumnya tidak pernah mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kerana program yang mereka lancarkan secara kontinu adalah melakukan apa yang saling mereka nasihatkan satu sama lain, sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Satu keadaan yang mana ketika mana bulan Ramadan sebagaimana disebut di sini, di luar kebiasaannya yang berlaku, bahawa Nabi SAW bangun dan membacakan surah An-Najm depan orang ramai. Dan disebut oleh pengarang iaitu Safiur Rahman Mubarakfuri rahimahullah, bahawa sebelum ini memang dilarang keras orang Quraisy daripada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tak boleh dengar langsung. Tak boleh dengar langsung. Dilarang keras mendengar. Apatah lagi nak duduk dengan Nabi SAW. Maka apabila Nabi SAW membaca, dan kita susah nak cakap lah, mereka ni sebagaimana kita dengar syair. Apabila ada orang bangun dan kita dapat memahami bait-bait syair itu, maka kita terpegun. Orang Arab ini apabila mendengar Quran, dia terpegun dengan Quran itu, sama ada segi gaya bahasanya, segi susunannya, sangat-sangat terpegun. Kerana mereka sangat cenderung kepada, orang kata, benda-benda yang disebut sebagai syair-syair ini. Maka bahkan Al-Quran ini lebih daripada itu. Ini menyebabkan mereka semua terpegun dan kaget mendengar apa yang dibacakan Nabi SAW. Maka mereka secara mendadak, Nabi SAW bacakan surah tersebut kepada mereka, dan demikian indah menawan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata keindahan. Maka seakan mereka mensampaikan apa yang selama ini mereka lakukan. Lalu sampailah pada ayat fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka kalau buka surah An-Najm ada ayat tersebut. Maka ayat berbunyi fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah dia. Bila Nabi dah baca sampai ayat fasjudu lillahi wa'budu, maka kelihatan semua sujud. Kelihatan semua sujud, satu keplekan. Maka gambaran ini dilihat oleh kebanyakan orang Arab yang ada sekitar itu, yang mana mendengar dengan jelas apa yang dibaca oleh Nabi SAW, semua sujud. Yang agak jauh dapat melihat apa yang berlaku. Yang tak dengar tapi dapat melihat apa yang berlaku. Maka yang dengar itu daripada awal apa Nabi bacakan, maka mereka sujud. Maka kemudian beliau pun sujud, melihat pedang itu, tak seorang pun daripada mereka yang dapat menahan diri untuk tidak sujud, maka semua sujud. Sebenarnya ini menunjukkan kepada mukjizat Al-Quran itu. Dan mereka apabila berhadapan dengan kalam Allah, mereka tak tahu nak buat apa. Orang kata hilang punca. Hilang punca. Jadi mereka pun sama-sama sujud, dan peristiwa sujud ini dilihat oleh orang ramai. Kejadian tersebut mendapat kecaman daripada teman-teman mereka yang tidak hadir ketika itu. Maka mereka merasa inilah komen bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah SAW dengan membalikkan fakta yang sebenarnya, bahawa apa yang terjadi adalah beliau mengungkapkan kata-kata penghormatan terhadap berhala-berhala, iaitu beliau mengatakan itulah Al-Gharanik yang mulia, yang syafaatnya selalu diharap-harapkan. Tapi malangnya apa yang berlaku bagi mereka yang tidak hadir, terutamanya orang kata penentang-penentang Nabi SAW yang keras ini, orang kata memutarbelikkan fakta yang ada. Ya, apabila melihat peristiwa sujud ini, mereka mengatakan apa yang Nabi sebut adalah Nabi memuji Tuhan-Tuhan mereka, lalu orang ramai pun sujud. Sedangkan mereka tidak dengar, mereka tidak ada dan mereka tidak dengar. Dan ini berlaku dalam, orang kata, masyarakat kita begitu juga. Fakta yang benar dipusingkan, dibalikkan, maka jadi fitnah kepada Nabi SAW, sebagaimana yang disebut dalam kitab ini. Maka peristiwa ini disebut peristiwa Al-Gharani. Maka mula tersebar je peristiwa orang-orang Quraisy ini sujud depan Nabi SAW dan sujud depan Kaabah ini.
Selepas mana Nabi baca ayat ini, melalui peniaga-peniaga dan sampailah kepada sahabat di mana, di Habsyah. Sampai ke sana. Berita orang Quraisy dah sujud ni sampai ke sana. Bila sampai ke sana, maka kita baca sikit, sampai ke telinga kaum muslimin berhijrah di Habsyah, akan tetapi versi beritanya sangat bertentangan dengan realitas yang sebenar, iaitu sampai kepada mereka bahawa kaum Quraisy telah masuk Islam. Oleh kerana itu mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Namun ketika mereka berada di tempat yang tidak berapa jauh, iaitu sesat di waktu siang, dan mereka akhirnya mengetahui duduk persoalannya yang sebenar. Sampai berita ini kepada sahabat-sahabat yang berada di Habsyah sana. Kononnya orang-orang Quraisy ini semua sudah beriman kerana mereka sujud tunduk ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quranul Karim. Khabar ini sebagaimana kita tahu, daripada orang kata pendek jadi panjang, bahkan sampai kepada sahabat itu dalam bentuk yang lain dah. Maknanya bila begitu sampai kepada mereka kata kalau begitu Mekah ini sudah aman. Mekah sudah aman, tidak ada lagi tentangan sebab ramai sudah beriman. Bahkan tidak ada khabar mengatakan orang yang sujud ini dihukum dan sebagainya. Jadi dengan itu mereka ambil keputusan untuk balik. Baru berapa bulan ambil keputusan nak balik kerana sudah aman. Jadi adalah yang orang kata berpakat dan juga ambil langkah untuk balik semula ke Mekah. Hanya melalui dengan khabar ini sahaja. Ini kita dapat ambil bahawa meneliti khabar itu adalah sesuatu perkara yang cukup asas dalam memastikan orang kata tindakan-tindakan kita seharian kita ini. Jadi dengan kata mendengar khabar yang tidak betul ini, maka kesannya sangat besar kepada para sahabat kalau dalam cerita ini, juga dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita tengok apa yang berlaku apabila mereka sampai. Kumpulan yang keluar ini apabila mereka sampai ke Mekah, sebelum nak masuk Mekah tu, mereka dapati suasana sama saja. Kalau lihat di Kaabah itu masih lagi dengan berhalanya. Kalau dengan keadaan masyarakatnya, orang kata daripada luar pagar dah dengar lagu-lagu gelek sebagainya lah. Jadi maknanya nampak gambaran itu. Nampak gambaran tidak Islamik lagi. Suasana Mekah itu belum lagi nampak gambaran yang Islamik. Maka mereka tak masuk. Mereka tak masuk. Jadi bila demikian, para sahabat ini terbagi kepada dua. Ada nak masuk, ada nak patah balik. Kata dah halang-halang mari, pergi je lah. Habis rasa tak aman, rasa tak selamat, nak patah balik. Jadi dalam hal ini terbagi kepada dua kumpulan sahabat. Yang mana rasa ada jaminan keselamatan, mungkin sebagaimana kita tahu bahawa yang pergi ni adalah kalangan bangsawan, maka dia kata aku tak apa, aku masih lagi ada datuk nenek aku yang boleh kawal aku, boleh lindungi aku, maka aku stay. Dia kata aku tak pergi dah. Ada sahabat demikian. Ada sahabat kata demi keselamatan dia dan juga kata meneruskan dakwah di sana, maka lebih baik dia patah balik. Jadi setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy meninggalkan frekuensi penindasan dan penyiksaan terhadap mereka dan terhadap kaum muslimin secara umum. Juga tak ketinggalan keluarga besar suku mereka sendiri memperlakukan hanya hampir sama. Meskipun demikian, kaum Quraisy sulit menerima berita mereka bahawa An-Najasyi adalah seorang raja yang memperlakukan tamunya dengan baik. Maka Rasulullah SAW melihat tidak ada jalan lain kecuali menyarankan para sahabat berhijrah kembali ke negeri Habsyah. Ada sebahagian yang masuk, maka di luar kemampuan Quraisy untuk menyiksa mereka, dan sebahagian mereka Nabi hantar untuk berhijrah semula. Maka perjalanan hijrah kali ini dirasakan amat sulit dibandingkan perjalanan sebelumnya. Mengingatkan Quraisy dalam keadaan waspada dan bertekad untuk menggagalkannya. Akan tetapi Allah memudahkan perjalanan kaum muslimin hingga mereka kata bergerak lebih cepat dan berangkat menuju ke kerajaan Najasyi sebelum kaum Quraisy menciumnya. Hijrah kali ini membawa rombongan terdiri pada 83 orang lelaki, jika Ammar bin Yasir terhitung dalamnya, sebab riwayat yang menyatakan keikutsertaan dalam rombongan ini masih diragukan Khalid dan 18 orang wanita. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian,
di mana dia letakkan kisah Ja'far bin Abi Talib dengan Amr bin As. Oh, maknanya dalam hijrah yang kedua dalam hijrah yang kedua ini rombongan Quraisy melakukan langkah yang agak bijak kerana pengalaman mereka pada kegagalan mereka pada hijrah yang pertama. Maka kaum musyrikin merasa tidak senang ketika kaum muhajirin tersebut mendapat tempat berlindung bagi diri dan agama mereka. Untuk itu mereka mengutuskan dua orang pilihan yang terbaik di kalangan mereka, iaitu Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Rabi'ah. Kedua-dua ini kemudiannya menerima Islam pada agak lewatlah, Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Rabi'ah. Kalau Amr bin Al-As ini satu watak yang tidak asing bagi kita. Ini satu sahabat yang mulia, seorang sahabat yang pada tangannya pada sebagai dia bersama dengan tenteranya dapat membuka kota Mesir, itu Amr bin Al-As. Keduanya membawa titipan hadiah yang mengiurkan dari pemuka Quraisy untuk Najasyi dan para uskupnya, para menterinya. Kedua orang ini membekali mereka beberapa alasan yang dapat menyebabkan kaum muslimin dapat diusir daripada Habsyah. Oh, panjang sangat. Baik, begini. Kita rekaskan. Nak baca ni pun kelabu mata juga. Nak habis tu penggan ni. Dia begini. Baik. Amr bin Al-As berserta dengan seorang lelaki lagi, seorang sahabat lagi sebelum dia masuk Islam, itu Abdullah bin Rabi'ah. Dengan keyakinan Quraisy terhadap mereka berdua orang yang bijak dalam berbijak dalam berkata-kata dan juga berhujah ini, maka dia hantar mereka berdua untuk mengepalai Quraisy dalam misi agar Najasyi itu mengembalikan orang Islam yang berhijrah, yang berlindung di bawah kerajaan mereka ke kota Mekah. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As bersama sahabatnya ini, apabila dia pergi dia bawa hadiah. Apabila pergi dia bawa hadiah. Hadiah, dikatakan hadiah itu adalah tidak sama. Satu yang kalau kita bagi ukuran lah, satu yang besar untuk Najasyi, yang sedang besar itu untuk, yang lebih kecil lagi untuk menteri-menteri dia ataupun panglima dia. Daripada perlakuan Amr bin Al-As ini kita dapat melihat kenapa. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW bahawa Najasyi ini adalah seorang raja yang adil dan bijak, bermakna dalam sistem pemerintahan Najasyi sudah nampak orang kata tahap-tahap ataupun kita panggil birokrasi begitu. Ada menteri, ada ini, ada orang kata jawatan-jawatan dalam pemerintahan dia. Sehingga kan Amr bin Al-As ini kalau bawa hadiah, okey, ini untuk menteri ini untuk menteri ini untuk panglima ni, untuk ni, kemudian untuk Najasyi. Semua dapat bahagian. Jadi ini yang dilakukan oleh Amr bin Al-As, langkah pertama bagi menawan dan menarik hati Najasyi. Bukan itu saja, apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As ini adalah sebagai mendapat sokongan daripada menteri-menteri yang di bawah Najasyi ini dengan beri hadiah tersebut. Kita panggil hadiah, tapi itulah rasuah. Awal-awal dia dah bagi dah. Awal-awal dia dah bagi kepada menteri-menteri ini, lepas ni hang sokong aku, apa aku cakap, hang sokong. Gitulah, itu maksud dia. Tapi gambaran menunjukkan bahawa apa yang lakukan oleh Amr bin Al-As ini, ia menepati birokrasi yang ada pada kerajaan Najasyi. Dia tahu kedudukan pemerintahan Najasyi itu. Baik. Bila demikian, dah bagi dah semua, dah dapat, maka masuklah dia jumpa dengan Najasyi tadi. Saya suka baca yang ini. Kalau nanti buka sikit. Dialog dia dan juga poin-poin dia. Mana letak itu? Ustaz, dia ada hadis pasal ini tak ada? Ya? Ada hadis tak mengatakan masa tu, bukan masa tu Osman. Apa ni, bukan apa ni, Sufyan yang pergi, yang satu lagi yang kedua tu kan? Ja'far juga. Ja'far tetap jadi wakil orang Islam. Dia yang juru cakap orang Islam.
Di kalangan orang Islam Ja'far lah. Okey. Antara dialog dia. Baik. Jadi bila dia masuk, saya tutup yang ni dulu. Bila dia masuk, dia kata, kita ringkaskanlah. Wahai raja, wahai raja, maknanya telah datang kepada kamu satu kumpulan, satu golongan daripada orang-orang aku, orang-orang ghilmani sufaha, orang yang bodoh dan orang yang tak berguna. Ini istilah dia digunakan oleh Amr bin As, iaitu wahai raja, ada satu kumpulan orang yang tak berguna ni datang ke negeri kau. Bahasa dia mudah gitu. Orang tak pakai, orang tak guna, orang tak ada faedah daripada kami datang ke negeri kau. Baik. Walaisu minal ghilman sufaha. Kemudian faraqu din qaumahum lam yadkhulu fi dinik. Dan mereka ini bukannya orang kata sokong ataupun seagama dengan kamu, dan juga bukan sebangsa dengan kamu. Mereka ni orang yang tak berguna, orang bodoh daripada kalangan kami, dan bukanlah orang yang setuju dengan agama kamu, dia kata. Wa qad ba'asna ilaika fihim ishrafi qaumahum min abaihim wa amamihim wa qad ba'asna ilaika fihim wa asyairahum litradu ilaihim fahum ala bihim ainan. Jadi kami ini ana mursalun ilaika min qabla ishrafi ru'usi za'amal Makkah wa hadhihi isyarah khafiyah bitahdid biqat'an. Dan kami ini adalah utusan daripada wakil-wakil bangsawan kami untuk orang kata membawa mereka kembali. Jadi yang pertama kita menarik, yang sangat tertarik apa yang dikatakan oleh Amr bin al-As ini, iaitu dia membahasakan diri kepada para sahabat ini dengan orang yang tak guna daripada kalangan orang Quraisy yang datang kepada Najasyi. Kemudian mereka menggunakan orang kata sentuhan agama dan bangsa agar Najasyi ini menolak kedatangan para sahabat, dan mengatakan bahawa yang datang ini tidak sekali-kali menyetujui agama kamu ataupun sebangsa dengan kamu. Jadi apabila sahabat ni menjawab balik, kena buka ayat sini. Apabila sahabat ni bawa balik, sahabat Ja'far ni jawab balik, dia kata, wahai baginda raja, kami dahulu adalah kaum jahiliah, ini hidup dalam kebodohan. Dia balas balik. Nampak? Memang dia mengaku. Apa yang dikatakan oleh Amr bin al-As kepada dia pada ayat awal itu, wahai raja, wahai Najasyi, kami dulu adalah daripada kaum jahiliah, ini hidup dalam keadaan bodoh. Memang bodoh dulu kan. Kemudian menyembah berhala, makan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutus tali rahim, suka mengusik tangga. Kaum yang kuat di antara kami menindas kaum yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu, sehinggalah Allah mengutuskan kepada kami seorang rasul. Jadi definisi tak berguna yang dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Talib kepada Najasyi, ini dia. Ini dia, iaitu apa yang tak berguna itu apa? Apabila menolak Islam ataupun tak terima Islam, sehinggalah datang Islam, maka jadilah kami apa? Maka mengutuskan kepada kami seorang rasul daripada bangsa kami sendiri yang kami tahu jelas nasabnya, kejujuran, amanah serta kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah serta kami tidak lagi menyembah batu berhala. Maknanya dengan datangnya lelaki ini yang dinamakan sebagai seorang rasul Muhammad ini, maka kami keluar daripada kebodohan ini. Ini jawapan Ja'far bin Abi Talib kepada Najasyi ketika mana dibahasakan kepada para sahabat bersama dengan Ja'far bin Abi Talib ini bahawa mereka adalah orang yang bodoh. Jadi maksud Amr bin al-As menggunakan perkataan orang yang bodoh tak berguna kepada sahabat ini, tujukan kepada sahabat ini depan Najasyi supaya menarik perhatian Najasyi bahawa memang tak guna simpan.
Moga-moga Najasyi rasa tak guna simpan dia orang dalam negara dia. Buat keluar tak ada faedah apa. Itu memang kita nampak bagaimana kecerdikan Amr bin Al-As dalam orang kata nak manipulasi perasaan, fikiran Najasyi dengan kata-kata dia. Perkataan pertama dia gunakan ialah lelaki-lelaki bodoh ataupun kumpulan yang bodoh yang tak berguna ini datang kepada kamu. Jadi seolah kalau begitu apa faedah lagi kamu nak simpan. Baik, yang kedua, yang seterusnya tak sempat cari. Lalu kami benarkan hal itu semua dan beriman kepadanya. Kami ikuti ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Kami pun dan apa yang dihalalkan kami halalkan. Dan antara itu kaum kami malah memusuhi kami, menyeksa dan membujuk kami agar keluar daripada agama yang memerintahkan kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ja'far menceritakan antara sebab mereka keluar daripada negara, keluar daripada Mekah itu adalah kerana inilah, iaitu kerana mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Muhammad dan membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad dan apa yang dilakukan yang tidak disetujui oleh mereka, dan itulah sebab mereka dikeluarkan. Dan bukanlah kerana mereka ni orang kata berperang, memerangi dan sebagainya, tapi oleh kerana kepercayaan, pegangan dan juga tidak akan boleh bersama sesuatu yang baik buruk duduk sekali, maka kami melarikan diri, kami meninggalkan orang kata kehidupan buruk kami lama dahulu, mencari kehidupan yang baru yang lebih baik di negara kamu. Maka kata Najasyi, apakah ada bukti yang dibawa daripada Allah bersama kalian? Jadi apakah ada bukti yang dibawa daripada Allah bersama kalian? Najasyi sebagaimana kita tahu merupakan agama pegangannya adalah Nasara, dan dia ada kitab, iaitu kitab Injil. Jadi sebagai orang yang terpelajar dan sebagai orang yang mengaji dan belajar, maka ini soalan menunjukkan tahap di mana Najasyi ini adalah seorang yang beragama. Apabila dia menanyakan apa yang ada bersama kamu daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ja'far bin Abi Talib menjawab, ya ada. Maka jawabnya, bacakan di hadapanku. Bacakan di hadapanku. Najasyi mencabar sahabat radhiyallahu anhu, iaitu Ja'far bin Abi Talib, dengan kata-katanya, kalaulah benar apa yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bacakan dia di hadapan dia. Lalu dibacakan permulaan surah Maryam. Jadi apabila mendengar surah Maryam itu, apa dia surah Maryam ni? Mula dia kafaya ain sad. Kafaya ain sad itu. Jadi apabila mendengar lantunan ayat tersebut, demi Allah ucapan ini sebenarnya berasal daripada penutur kisah ini, iaitu Ummu Salamah yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri peristiwa itu. Sang raja pun menangis hingga air matanya membasahi janggutnya, dan demikian pula dengan para uskupnya hingga air mata mereka membasahi lembaran kitab-kitab suci mereka. Kali pertama, apa yang dikemukakan oleh Amr bin Al-As kepada Najasyi agar dikembalikan para sahabat ini kepada mereka untuk dibawa pulang, maka Ja'far bin Abi Talib melawan hujah mereka dengan menceritakan keadaan yang sebenar berlaku di Mekah. Dan ketika itu jugalah didapati para menteri ini yang telah diberi rasuah ni semua menyokong apa yang dibawa usul oleh usul oleh Amr bin Al-As ni. Kerana apa? Kerana mereka sudah termakan apa yang diberikan oleh Amr bin Al-As. Dan ketika mana dicabar oleh An-Najasyi, Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Maryam ini, para uskup ataupun para menteri mereka ketika itu bersama mereka ialah kitab mereka. Dan apabila dibacakan akan kebenaran kisah Maryam ini daripada awal hingga akhir yang terdapat pada surah itu, maka ia orang kata sangat menyentuh hati dan perasaan
Najasyi, kemudian dia berkata sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa adalah bersumber daripada satu sumber. Jadi apa yang dibawa oleh Isa bermakna ketika itu Najasyi telah membacakan apa yang ada pada Injil, dan kita dapati mungkin Injil itu adalah Injil yang belum diubah dan sebagainya, Injil yang asal, yang mana menceritakan kebenaran Isa itu, dan juga apabila dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib mendapati kedua-duanya ada persamaan segi sumbernya. Ini apabila selari kisah itu yang menunjukkan bahawa ianya adalah daripada sumber yang satu, itu daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada kedua utusan Quraisy itu dia berkata, pergilah kalian berdua, demi Allah sekali-kali tidak akan aku serahkan kepada kalian dan hal itu tidak akan terjadi. Maka ini adalah kata putus daripada Najasyi setelah mana berlaku dialog ini, dan kegagalan ini merupakan satu tamparan yang hebat kepada Amr bin Al-As sebagai orang yang sangat dipercayai dan sebagai orang yang sangat diyakini oleh Quraisy. Tiba-tiba pusingan pertama dah kalah. Dia tak puas hati. Maka dia berazam lagi sekali dia akan cuba mempersoalkan satu isu yang lebih besar lepas ini, katanya, iaitu kalau kita baca lepas tu dia kata sesungguhnya mereka itu mengatakan maknanya dia bawa satu isu yang lebih besar, iaitu dia minta para sahabat ini ceritakan berkenaan dengan Isa bin Maryam itu secara lebih terang, lebih jelas. Ini juga menunjukkan bahawa dalam pengetahuan Amr bin Al-As ada maklumat dia, ada pengetahuan dia tentang pegangan dan juga anutan orang-orang yang disebut sebagai Nasara ataupun Nasrani ketika itu. Jadi inilah menandakan bahawa Amr bin Al-As ini adalah di kalangan orang yang cerdik, orang yang orang terpakai lah, orang yang boleh pakai dalam kalangan Quraisy, sehingga ia boleh menjadi wakil. Jadi kalau tidak, manakan dia boleh mencabar Najasyi dan juga mencabar para sahabat untuk bercerita dengan sesuatu yang mana tidak ada dalam pengetahuan orang Quraisy yang lain, seperti mana kisah Isa bin Maryam ini. Jadi apabila dia berazam untuk mencabar kali kedua dalam pertembungannya dengan Najasyi pada masa akan datang dengan satu topik, satu isu lebih besar, iaitu tentang Isa bin Maryam, ini menggambarkan ruang lingkup pengetahuan Amr bin Al-As tentang agama Nasrani sudah ada dalam kotak fikirannya. Baik. Jadi An-Najasyi lalu mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk bertanyakan perihal mereka tentang Isa Al-Masih. Mereka sempat kaget menyikapi hal itu, namun akhirnya tetap bersepakat mengatakan dengan sejujurnya apa pun terjadi. Jadi kami mengatakan tentangnya bagaimana diberitahukan kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hamba Allah, rasulnya, ruhnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam si perawannya yang suci. Dan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu kekal sebagai pembicara di kalangan para sahabat sehingga akhir. Dan menjawab persoalan tentang Isa bin Maryam ini, maka sebagaimana pegangan kita bahawa ia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, ruhnya, kalimatnya disampaikan kepada Maryam, yakni seorang wanita suci itu. Ini adalah pegangan ini apabila dibacakan kepada Najasyi, maka Najasyi mengambil tindakan. Kalau ikut dalam buku ini, memungut sebatang ranting pohon dari tanah, saya berkata, demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam meski seukuran ranting ini pun. Maknanya sangat tepat apa yang digambarkan oleh para sahabat tentang Isa alaihissalam, sebagaimana yang telah diketahui dan diyakini oleh Najasyi akan perihal Isa itu dalam kitab mereka. Jadi maknanya ini menunjukkan kebenaran yang ada pada agama Islam yang diyakini tentang akidahnya, pegangannya tentang Isa alaihissalam, dan juga pastinya mereka ini sangat hampir dengan apa yang dipegang ataupun jadi anutan penduduk kota Habsyah
ketika itu, dan lalu Najasyi merasakan ini bukanlah ancaman kepada mereka dan juga ancaman kepada penduduk Habsyah. Jadi mendengar kata itu, dia kata kepada Amr bin As, pergilah kalian kepada para orang Islam, pergilah kalian, akan aman di negeriku. Siapa saja mencela kalian, maka dia akan dikenali sebagai sanksi. Siapa saja mencela kalian, maka dia akan siapa saja mencela kalian, maknanya ini adalah kata-kata jaminan daripada Najasyi akan keselamatan yang akan diperolehi oleh para muhajirin yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib setelah mana berlaku perbahasan antara Najasyi dengan Ja'far dan juga Amr bin Al-As. Di ikhwah, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau ada kesempatan pada masa depan atau perjumpaan lagi sekali, saya akan bawakan fakta-fakta tentang perbincangan ini lebih detail, sebab tak sempat persediaan nak baca semua dalam teks Arab ni, mungkin bahasa jemu. Tapi di sana ada beberapa fakta, beberapa poin yang sangat menarik daripada kata-kata Amr bin Al-As yang ditujukan kepada Najasyi, yang menunjukkan kata kelemahan orang Islam yang cuba diungkitkan oleh Amr bin Al-As, tetapi dibantah dengan tenang dan baik oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dalam kata-kata itu ada dalam sebahagian kitab secara khusus, antaranya apa yang disebut oleh Dr. Raghib As-Sarjani dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. InsyaAllah kalau ada masa saya akan cuba ringkaskan, kita akan kongsi pada minggu depan. Jadi insyaAllah kita akan tangguh setakat ni dulu, dan kita akan sambung pada muka 129 je saya. Jadi Ja'far membaca surah Maryam, adakah tu daripada kebijaksanaan Ja'far sendiri, dia tahu Najasyi ni percaya agama Nasrani, jadi Ja'far baca surah Maryam, Ja'far sendiri baca surah Maryam, ataupun memang ada perintah Nabi kata kalau kita terang pasal agama kita baca surah Maryam, macam mana? Sepanjang kajian, sepanjang pembelajaran dan pembacaan, dan tidak ada kita ketemui bahawa perintah secara khusus daripada Nabi SAW ketika mana berhadapan dengan Najasyi. Bahkan ini pun tidak ada dalam pengetahuan Nabi SAW bahawa akan berlaku perkara ini. Jadi maknanya Nabi pun tidak expect perkara ini berlaku, iaitu segi dialog ini sebagainya. Jadi memang menunjukkan bahawa Nabi tidak tahu benda gaib, Nabi tak tahu. Jadi kita dapat lihat daripada perlakuan ini, peristiwa ini juga adalah sebahagian daripada kebijaksanaan daripada Ja'far bin Abi Talib, dan ia merupakan kata pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita dapat lihat. Ya. Najasyi bertanya, apakah ada bukti yang dibawakan dari Allah bersama kalian? Yang pada itu dia ada bahawa surah Maryam. Itu makna pertolongan daripada Allah SWT lah. Gitu. Tapi nak kata memang plan daripada Nabi persediaan begini, itu tak ada. Tidak, maknanya Nabi pun tidak tahu dan tidak expect benda ini berlaku. Dan maknanya kalau kita kata Nabi tahu, maknanya Nabi tahu benda gaib, maka itu adalah satu yang di luar keyakinan kita lah. Nabi sendiri mengaku dia tak tahu benda-benda gaib. InsyaAllah ada lagi boleh kita kongsi. Ada. Tak ada masa ni. Yang kedua ni. Yang kedua ni dia dah ada dah. Yang kedua ni rasa tak ada dah. Yang kedua tak ada. Tapi ketika mana pertemuan itu diadakan, atas sepakat sahabat memilih Ja'far bin Abi Talib. Atas sepakat sahabat memilih Ja'far bin Abi Talib, bukan Ja'far menonjolkan dia tak. Maknanya sesiapa yang ada kat situ, maka sebab kalau ikut cerita tu bahawa ketika mana Amr bin Al-As datang untuk berhujah dengan Najasyi, maka Najasyi pun panggil orang di kalangan orang Islam. Jadi benda tu bukan dalam pengetahuan orang Islam. Maknanya bila dia panggil, kata Najasyi nak buat seorang wakil, nak bincang,
Maka ketika itu berbincang dengan para sahabat, siapakah yang layak untuk mengepalai dalam perbahasan perbincangan ini. Maka dilantik Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Begitu. Bukan Ja'far tuh pergi tak. Ini atas persetujuan sahabat ahli Muhajirin yang ada ketika itu. Ini kena baca lebih detail lagi perkara ini. Saya pun insya-Allah kita akan kongsi kalau sebahagian yang tertinggal pada minggu depan insya-Allah. Seronok baca sirah ni. Tapi baca dengan teliti, selidik sikit atau kajian dengan fikiran orang kata mendalam sikit memang seronok lah. Tapi kalau baca tu ini memang jemu. Dia tak ada apa. Tapi kalau kita baca kait kan kita akan nampak orang kata apa yang ada pada sirah itu sebenarnya. Jadi apa yang baik dan jelas dan benar itu adalah hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang saya minta maaf dan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.